Malaysia kini dilihat sebagai negara yang berjaya dan diakui pemimpin dunia. Sejak penubuhannya 54 tahun lalu, pelbagai pembangunan dan kejayaan yang dikecapi hingga terkenal di serata dunia. Sebelum Majlis Mesyuarat Persekutuan Tanah Melayu diadakan, Datuk Wan Jaafar telah bertemu dengan Sehendy Geni untuk membincangkan tentang masa depan masyarakat Tanah Melayu. Hasil daripada perbincangan ini, maka tercetuslah idea bagi melaksanakan sistem ahli untuk melatih penduduk tempatan Tanah Melayu untuk mentadbir tanpa campur tangan British. Akhirnya, pada 1950 telah diadakan perbincangan di antara wakil rakyat tempatan dengan Sehendy Geni di King House Kuala Lumpur. Sistem ahli telah dipersetujui dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Antara yang terlibat adalah Datuk Wan Jaafar mewakili bangsa Melayu, Datuk Tun Razak mewakili bangsa India, Encik Yong Shok Lin mewakili bangsa Cina. Mereka masing-masing diberikan jabatan untuk bersatu mentadbir Tanah Melayu. Selepas itu, pada tahun 1951, bermulalah era pemerintahan Tanah Melayu tanpa campur tangan British dan seterusnya ke arah mencapai kemerdekaan. Kesannya kini kita dapat lihat Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan negara menjadi aman damai. Pentadbiran sistem berparlimen masih kekal sistem yang sama. Pentadbiran menjadi berkesan dan menjadikan negara kita setaraf dengan negara Asia lainnya. Ini adalah sejarah kita. Ini yang menyatukan kita dan ini yang patut kita jaga agar tidak sia-sia. Sistem ahli. Apa yang dikatakan dengan sistem ahli? Sistem ahli merupakan sistem yang telah dilaksanakan di Tanah Melayu bagi bertujuan untuk melatih penduduk Tanah Melayu dan kaum dalam merajui pentadbiran di Tanah Melayu. Idea penubuhan sistem ahli ini dicetuskan oleh Datuk Wan Jaafar dalam perbincangannya dengan Sehendy Geni. Sehendy Geni mencarakan agar model negara Kenya dan Rhodesia Utara dilaksanakan di Tanah Melayu. Selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu membebaskan negara daripada politik barat, di samping dapat mengurangkan tekanan daripada pihak PKM yang merupakan Parti Komunis Malaya, yang mana kita sedia tahu parti ini banyak memberi bebanan kepada penduduk Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Sistem ahli telah dibincangkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu pada tahun 1950 yang diadakan di King's House Kuala Lumpur. Di antara wakil Melayu yang terlibat iaitu Datuk Wan Jaafar, Datuk Ni Ahmed Kamil, Datuk Hamzah Abdullah, Raja Udah
yang mewakili AMNO dan orang Melayu. Kemudian Datuk EEC Turasinggam yang mewakili India, serta Encik Yong Shock Lin dan Dr. Li Tiangkeng yang mewakili masyarakat Cina. Ciri-ciri sistem ahli iaitu satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai takbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk dan anggotanya dikenali sebagai ahli. Maksud kabinet bayangan ialah kabinet bayangan Malaysia adalah satu ciri umum dalam demokrasi parlimen matang. Ia wujud kerana dalam teori kerajaan mudah runtuh dengan kehilangan keyakinan parlimen. Oleh itu, jika mana-mana kerajaan baharu akan dilantik dengan serta-merta tanpa pemilihan baharu, ia hanya bertanggungjawab dan munasabah bagi mana-mana pihak yang ingin menggantikan kerajaan sedia ada untuk menyediakan barisannya. Di antara contoh ahlinya ialah Datuk Wan Jaafar, ialah ahli dalam negeri, merupakan salah satu kementerian yang menitik beratkan kepentingan dalam negeri. Kementerian ini telah lama ditubuhkan dan masih beroperasi hingga kini. Agensi-agensi yang terlibat di bawah kementerian ini termasuklah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Lembaga Penapisan Filem Malaysia, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia, Jabatan Pendaftaran Malaysia dan sebagainya. Seterusnya, Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid, iaitu ahli pertanian dan perhutanan. Pertanian ialah pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan dan perhutanan. Ia merupakan perkembangan utama yang membawa kepada kebangkitan tamadun. Dengan penanaman dan penternakan mewujudkan lebih makanan dan seterusnya membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan bersastra. Seterusnya, Dr. Li Tiangkeng, iaitu ahli kesihatan. Pelantikan ahli ini juga dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ahlinya pula terdiri daripada 9 orang anggota, iaitu 5 orang daripada penduduk Tanah Melayu dan 4 orang pegawai Inggeris. Daripada 5 orang tersebut, 3 adalah orang Melayu, seorang India dan seorang Cina. Ahlinya diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Proses pelaksanaan sistem ahli. Sistem ahli yang dilantik diberi tugas menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Seperti yang kita sedia maklum, mereka perlu menguruskan pentadbiran berdasarkan portfolio yang telah diberikan kepada mereka. Mereka menguruskan pentadbiran harian jabatan mengikut dasar-dasar yang sedia ada. Seperti contoh Dr. Li Tiangkeng. Beliau merupakan ahli kesihatan dan tanggungjawab beliau adalah menguruskan pentadbiran kesihatan rakyat agar kesihatan rakyat terjamin melalui formula-formula polisi yang efisien dan cekap serta memantau perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi kesihatan. Ia berperanan membantu individu untuk mencapai satu taraf kesihatan yang baik supaya membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Selain itu, beliau juga menyediakan perkhidmatan dari segi pencegahan, rawatan dan pemulihan yang efektif dengan memberi tumpuan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
Selain itu, beliau juga mengembangkan sektor penyelidikan dan pembangunan kesihatan. Mereka juga memainkan peranan yang besar kerana mereka bertanggungjawab dalam mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan untuk dibentangkan dalam MPP, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan, dan dengan perkara tersebut ia akan menjamin keamanan negara dan mencapai kemajuan. Dalam menyediakan cadangan undang-undang itu, di mana ahli akan berbincang dengan pegawai kanan British Persuruhanjaya Tinggi. Ia juga memberikan arahan dan persetujuan. Selalunya, cadangan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British. Sistem ahli juga merupakan tapak asas untuk melatih orang tempatan ke arah bekerja sendiri, dan ia juga memulakan proses perpaduan kaum di tanah Melayu. Ini adalah kerana ahli-ahlinya merupakan gabungan pemimpin dari pelbagai kaum di negara ini. Seperti yang kita tahu, sewaktu zaman British menjajah tanah Melayu, mereka menguasai pentadbiran di tanah Melayu. Setelah dekolonisasi, mereka menggalakkan orang tempatan agar ke arah bekerja sendiri. Sistem ahli juga merupakan asas penting untuk mencapai kemerdekaan. Ia mendapat sokongan seluruh penduduk tanah Melayu. Seperti yang kita tahu, tanah Melayu berjaya mencapai kemerdekaan kerana bersatu padu. Bak kata berpatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Bak kata berpatah yang lain, bulat air kerana berbentung, bulat masyarakat kerana muafakat. Dengan bersatu padu, kita dapat mencapai kemerdekaan yang hakiki itu. Sumbangan sistem ahli. Sumbangan sistem ahli terbahagi kepada dua, iaitu sumbangan sistem ahli pada zaman dahulu, iaitu pada tahun 1951, dan sumbangan pada zaman kini. Untuk sumbangan sistem ahli pada tahun 1951, yang pertama ialah sistem ahli membantu penduduk tanah Melayu, terutama kepada masyarakat setempat, untuk menerajui pentadbiran yang lebih sistematik. Cuba kita bayangkan bahawa jika kaum Melayu, Cina dan India tidak berkecimpung dalam pentadbiran ini, berkemungkinan mereka akan ditindas. Lebih teruk lagi, dengan kelemahan dalam sistem pentadbiran akan membawa kepada zaman gelap, iaitu penjajahan oleh penjajah yang tidak berhati perut. Saya ambil contoh pada penjajahan Jepun yang bertarikh 8 Disember 1941 hingga 31 Januari 1942. Terbuktilah dengan adanya penurunan sistem ahli ini membantu dalam pentadbiran negara. Sumbangan yang kedua ialah penyatuan perpaduan kaum. Seperti mana kita mengetahui, sistem ahli melibatkan pelbagai kaum. Antaranya ialah penduduk asal, iaitu kaum Melayu. Yang kedua, kaum Cina, dan terakhir ialah kaum India. Penyatuan kepelbagai kaum dalam sistem ahli membantu dalam perpaduan negara. Yang seterusnya ialah pembukaan kepada kemerdekaan negara. British menyerahkan kuasa kepada penduduk tempatan kerana mempercayai bahawa penduduk tanah Melayu mampu mentadbir negara dengan sendiri. Untuk sumbangan pada zaman kini pula ialah, yang pertama ialah sistem ahli pada zaman kini bernama sistem demokrasi berparlimen, yang membawa maksud bentuk kerajaan yang kuasa mengubah undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat atau melalui perwakilan yang diwakili oleh rakyat. Selain itu, sumbangan kedua ialah negara Malaysia menjadi aman dan damai dengan adanya sistem ini. Hal ini kerana sistem pentadbiran yang digunakan sekarang adalah sama taraf dengan negara-negara yang maju dan membangun dalam pentadbiran ekonomi negara. Yang terakhir, pentadbiran pada zaman kini lebih berkesan kerana telah tertubuhnya pelbagai jabatan-jabatan tertentu. Salah satunya ialah jabatan pertahanan, pertanian, pendidikan dan sebagainya. Pembahagian jabatan ini membantu negara dengan lebih berkesan kerana tidak bercampur tugas dalam membangun negara Malaysia. Seperti yang kita lihat sekarang, dengan sistem ahli kita dapat mencapai kemajuan tanpa rintangan oleh pihak yang tidak sepatutnya. Marilah kita hargai sumbangan ini dengan penuh kegembiraan dan
janganlah kita mengkhianati negara. Bukalah mata, lihatlah kemerdekaan hakiki ini. Kerana ini tanah kita, tanah tumpah negara kita. Negara dan bangsa yang merdeka bukanlah mudah. Ia melibatkan rundingan dan kerjasama antara pemimpin terdahulu dengan pihak tertentu untuk menentukan hala tuju negara. Antara langkah ke arah itu ialah melaksanakan sistem ahli.